Okey, kita live sekejap aja ya. Pasal kita nak fokus hari ini kepada belanjawan atau pembentangan bajet oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih kurang pukul 4 kot. Dijangka pukul 4 lah. Ya. Jadi kita sementara tu nak menghilangkan mengantuk, kita sembang-sembang sekejap lah. Dan hari ini saya nak bawa satu isu. Okay. Sebelum tu saya nak bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi dan salam 30. Fazran, Waalaikumsalam Fazran, terima kasih kerana sudi-sudi jenguk kat sini. AL juga, ramai ni saya tak sempat nak baca ni ya. Siapa lagi tu saya tak sempat nak baca ni, banyak sangat ni. Lavender pun ada sini, Putri Zarinas. Putri ni tengah kerja rasanya kat rumah. Putri Sidik Amin, Waalaikumsalam. Terima kasih yang awal-awal lagi dah bagi gift kat saya ya. Terima kasih banyak lah ya. Untuk minum petang ni. Okey, ada lagi tu Sangkarebo. Oh, pelik-pelik nama ni. Salam Malaysia Madani. Terima kasih. Otai, Waalaikumsalam Otai. Kita ada Husnah ya. Waalaikumsalam Husnah. Daripada kami live sampai habis pembentangan bajet ke? Tak adalah, saya live sekejap je ni sebab saya pun nak dengar pembentangan bajet ya. Apa yang akan dibentangkan oleh PMX kita pada hari ini. Seperti mana saya ulas semalam bahawa saya yakin bahawa Waalaikumsalam Dizam Shah, Farouk juga, Farouk Gagak Hitam, Mi Aloyah, Reformasi 98. Terima kasih banyak. Al-Jufri, ya, Zaz ke tu? PMX baru berangkat ke Parlimen. Biasalah, pukul 4 tu dijadualkan dia akan bentang dalam pukul 4 petang ini. Fazran, terima kasih. Khawla Azwa juga ya, yang sempat jenguk petang ini. Haniza Osman, Waalaikumsalam, selamat petang. Sipau, salam Abawan, Waalaikumsalam Sipau. Isma Ibrahim. Seperti mana yang saya sebut semalam bahawa kemungkinan bajet pada petang ini, walaupun saya sendiri ya, saya peribadi saya tidak menaruh harapan terlalu tinggi kerana kita faham keadaan situasi yang ada dalam negara kita sekarang ini, tetapi saya yakin bahawa ianya lebih baik daripada bajet-bajet sebelum ini ya, dan menjurus ke arah rakyat di bawahan ya, memberi sedikit kelebihan kepada rakyat bawahan dan kemungkinan juga sedikit kepada kaki tangan awam ya. Itulah yang saya harapkan, dan kita pun tidak boleh mengharap terlalu tinggi kerana kita faham kepimpinan PMX baru berusia tak sampai setahun, dan dia masuk jadi PMX pun ya, mengetuai kerajaan ini pun dalam keadaan kerajaan kita tidak begitu bukan tidak begitu lagi ya, memang keadaan teruk sangatlah ni ya, dengan hutang yang ditanggungnya dan sebagainya. Dalam keadaan baru PMX nak tarik pelabur-pelabur, sudah pastinya dia tidak akan dapat memberikan bajet yang boleh memuaskan hati semua orang. Sebab itu, seperti mana kata Datuk Johari Gani kata, dia percaya 10 tahun adalah waktu yang paling sesuai untuk nak melihat kepimpinan sebenar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan boleh nilai dengan setahun, setahun 2 tahun. Tetapi bagi kita 10 bulan pun sudah cukup kita tunjukkan bahawa dia lebih baik daripada Perdana Menteri sebelum ini. Baru 10 bulan kita bernilai ya, dia adalah yang terbaik daripada PM-PM sebelum ini. Itu saja yang kita boleh cakap ya. Kecuali orang yang buta hati, buta perut, dia tetap akan kata apa hebatnya PMX, apa yang dibuat tak buat apa pun. Kan, dia dengar cakap Atuk Saka ya. Inilah yang diratibkan oleh Atuk Saka ya. PMX tak buat apa pun, dah 10 bulan dah dia jadi Perdana Menteri, apa ada buat? Tak ada apa pun. Ni Atuk Saka. Sama juga dulu ya. PMX nak buat apa? Nak naik gaji orang macam mana? Duit bukan ada, kerajaan tak ada duit, nak bayar gaji macam mana? Nak bagi kemudahan rakyat keperluan asas macam mana? Duit tak ada. Ni pemikiran Atuk. Dia memperlekehkan PMX seolah PMX jadi Perdana Menteri ini bergantung pada duit yang ada depan dia. Ada duit baru boleh buat. Tak ada duit kena sakau. Tak ada duit kena minta komisen. Dia ingat PMX itu macam dia. Jadi dia ingat PMX itu jadi Perdana Menteri macam dia jadi Perdana Menteri. Bagaimana kalau tak sakau, tak boleh cari duit.
Bermakna kalau tidak ada komisen daripada tycoon-tycoon, token-token besar, tak boleh datangkan duit. Maka tak boleh nak buat apa-apa. Kena buat projek mega-mega. Ya, bangunan tinggi-tinggi supaya dapat diberikan kepada kroni-kroni. Ya, dan kroni akan bagi komisen. Jadi bolehlah hidup. Ini Mahathir punya cara ni. Jadi dia ingat bila PMX jadi Perdana Menteri, ya, PMX kata tak nak makan rasuah, PMX kata tak nak makan komisen, tender terbuka dan sebagainya, bagi Mahathir tak boleh nak memimpin. Macam mana nak memimpin? Tak ada duit. Ni pandangan Mahathir. Ya? Dan ini juga pandangan yang dikongsikan oleh sekutu-sekutu dia, Deng Cirit. Ya? Tapi solat kali saya dah selalu sebut, kalau negara ini, ya, ditadbir oleh seorang pemimpin yang percaya kepada kekuasaan Tuhan, ya, dan mengikut apa yang Allah sarankan, supaya tidak membuat perkara-perkara mungkar seperti rasuah, komisen dan sebagainya, percayalah bahawa Tuhan akan turunkan rahmat kepada negara itu. Ya. Walaupun pada mata kasarnya, mana nak cari duit ni? Ya, hutang 1.5 trilion. Kemudian tak nak berhutang lagi. Tak nak berhutang. Tapi macam mana nak bagi duit ni? Macam mana nak bayar hutang Felda ni? Macam mana nak berikan kemudahan lampu jalan di kawasan-kawasan Felda? Macam mana nak repair seluruh tandas di semua sekolah? Macam mana nak repair klinik-klinik desa? Ya? Kita fikir dari segi akal, mana nak cari duit? Tak nak buat hutang. Hutang banyak. Nak tambah hutang tak mau. Pelaburan baru nak masuk. Ya? Pelaburan baru nak masuk. Jadi di mana Anwar nak dapat duit? Tetapi percayalah saudara, ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau negara itu diberikan rahmat dan kasih sayang, akan ada jalan-jalannya di mana akan dapat membantu pemimpin, ya, untuk melakukan tugas. Sebab itu Datuk Seri Ibrahim ditekan macam mana sekalipun, ya, difitnah siang malam, macam-macam dikatakan terhadap beliau. Kita lihat dia dalam keadaan tenang. Dia boleh bebas ke mana-mana, dia boleh keluar negeri, dia boleh berunding dengan mana-mana negara. Ya, dia boleh datang ke parlimen, dia boleh berdepan dengan soal jawab ahli parlimen secara direct dalam PMQ dia. Mana ada Perdana Menteri sebelum ini yang sanggup nak buat satu sesi khas untuk orang tanya Perdana Menteri direct, kecuali seorang Perdana Menteri yang betul-betul berani untuk berdepan dengan pembangkang. Ya, Mahathir pun tak buat. Sebelum ni tak ada Perdana Menteri yang berani buat satu sesi khas setengah jam untuk kamu tanya aku apa pun. Ya? Sampai ke isu mahkamah pun ditanya depan Anwar Ibrahim. Ya? Isu melibatkan nama Allah pun ditanya direct dengan Anwar. Isu DNA Zaid direct tanya dengan Anwar. Tak ada apa yang Anwar nak sembunyikan. Sebab dia tahu. Ya? Sebab dia tahu dia tidak melakukan apa pun salah laku dan salah guna kuasa. Sebab itu dia berani berdepan dengan soalan-soalan ini. Dia tak macam Deng Cirit. Usahakan nak berdepan dengan pembangkang waktu dia jadi Perdana Menteri. Nak berdepan dengan wartawan pun dia tak ada latur-latur, saudara. Pernah saudara tengok dia buat satu PC dengan wartawan soal jawab? Tak ada. Tak ada. Dia akan duduk depan, ya, baca pengumuman saja. Itu pun rakaman. Ada satu peristiwa yang RTM, ya, Deng Cirit ingat rakaman. Rupanya RTM buat live. Lepas tu dia tanya, live ke ni? Kenapa buat live? Dia kata dia tak suka buat live. Sebab dia tahu kalau buat live dia terlepas cakap, mungkin dia salah cakap, memalukan diri dia. Dia suka buat rakaman. Kalau rakaman, kalau ada salah cakap, boleh edit, boleh potong. Ini Deng Cirit punya standard Perdana Menteri. Saudara, Anwar dia tak kisah. Tanyalah dia kat mana pun. Dekat pasar malam ke kalau jumpa dia, dekat warung-warung ke kalau jumpa dia, wartawan tanya, tak ada masalah. Tanyalah apa sekalipun. Bahkan dia membuat satu sisi khas PNQ di parlimen. Setiap hari Selasa persidangan parlimen, anda boleh tanya. Bahkan dia bagi ruang, ya, soalan tambahan dan sebagainya. Ya, tak banyak pemimpin yang sebegitu, saudara, ya, yang berani berdepan dengan soalan-soalan. Cuma yang kita peliknya, bila ruang diberikan untuk bertanya, ya, apa yang mereka sembang di luar sana, mereka tak cakap depan Perdana Menteri.
Apa yang mereka selalu sebut dalam ceramah-ceramah mereka, di depan-depan wala'an. Oh, Anwar ni buat ni tak betul, Anwar ni pembohong, buka mulut aja berbohong, pergi ke PBB bohong, naik atas member masjid di New York pun ini cakap bohong. Cakap saja nak buat pelabur, tak ada apa pun. Ini disembang dalam ceramah-ceramah. Tetapi bila berdepan dengan Datuk Seri Ibrahim Dr. Sulaiman, mereka tak berani memperkatakan isu ini. Sebab mereka tahu mereka berbohong. Sebab tu saya ada baca satu tulisan daripada siapa? Saya pun tak ingat dah. Kerry KJ pun cakap, nak berdepan dengan Perdana Menteri kena hati-hati. Nak berbahas, nak berhujah dengan Perdana Menteri kena hati-hati. Sebab Perdana Menteri Malaysia ini bukan seperti Perdana Menteri yang sebelum ini. Dia seorang fighter. Ya, dia dilahirkan, darah dia darah fighter. Darah dia bukan dilahirkan sebagai pemimpin yang orang kata elit. Perdana Menteri dulu, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan duduk saja jawab hantam. Dia akan jawab soalan yang dalam kementerian. Contoh, melibatkan Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri, dia akan jawab. Dia tak akan jawab benda-benda lain, Perdana Menteri dulu. Tapi Perdana Menteri hari ini, dia seorang fighter. Dia dah pernah susah. Dia dah pernah menjadi ahli parlimen kerajaan, dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri, berada dalam kabinet, dia pernah menjadi seorang ketua pembangkang, dia pernah difitnah, dia pernah diaibkan, dia pernah dimalukan, dia pernah dipenjarakan. Maka hari ini dia memegang kuasa. Darah seorang pejuang, fighter itu masih dibawa sampai hari ini, saudara. Kalau dulu dia tak ada kuasa, kalau dulu dia pembangkang tak ada kuasa, kamu sukar nak jatuhkan dia, kamu hanya boleh memfitnah dia sahaja, kamu tak boleh nak menjatuhkan sehingga dia tidak lagi berpolitik, kamu tak boleh hancurkan kejayaan politik dia waktu dia tak ada kuasa. Bayangkan hari ini kuasa dalam tangan dia. Kalau dia tak ada kuasa pun, kamu suka nak tumbangkan dia. Kamu pukul, kamu sepak, kamu terajang, dia jatuh, dia bangun, dia lawan. Kamu tumbuk mata dia, lebam biji mata dia sebelah, ada lagi sebelah untuk dia lawan kamu. Kamu penjarakan dia. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. ISA juga kamu pernah penjarakan dia 2 tahun. Kemudian dengan fitnah kamu penjarakan dia 11 tahun. Dia masuk penjara, keluar, dia lawan kamu. Ini darah fighter yang ada pada Anwar Ibrahim. Dan hari ini, dia ada kuasa. Cuma yang tak ada pada dia adalah sifat balas dendam. Itu saja dia tak ada, saudara. Kuasa dia ada, tapi dia tidak ada naluri untuk membalas dendam. Bayangkan kalau dia difitnah seperti itu berlaku pada Mahathir, saya rasa, hari ni yang kat sumpah, besok pagi berduyun-duyun orang akan masuk penjara. Tapi Anwar sampai hari ni, saudara, semuanya paling kuat berada di peringkat pembicaraan. Tak ada lagi yang masuk penjara. 10 bulan Anwar jadi Perdana Menteri, tak ada lagi musuh-musuh dia yang dipenjarakan. Tak ada, saudara. Nak contoh dengan zaman Mahathir dulu, 22 bulan, tengok apa yang berlaku. Dia hambat orang, dia serbu rumah Najib sampai tengah malam, geledah rumah Najib pada bulan puasa sampai 3 pagi, 4 pagi. Kita bukan nak mempertahankan Najib, tapi cara tindakan dia tu menunjukkan bahawa dia memang seorang pendendam dan rakus. Tak cukup dengan rumah Najib, pergi rumah anak dia. Tak cukup rumah anak dia, pergi rumah mak Najib di Pekan, pecahkan siling, pecahkan rumah mak dia, geledah. Kita bukan pertahankan Najib, tapi sebagai seorang manusia, kita tak suka sifat dendam ini. Dan ini tidak dibuat oleh Anwar Ibrahim. Kalau dia pendendam, berapa ramai dah, termasuk Asuk Saka tu, yang memula membuat konspirasi, bekas polis, ketua polis, Musa Hassan, yang terang-terang terlibat juga dalam konspirasi, boleh aja dikutip seorang-seorang, masih hidup lagi mereka. Cari balik pegang penyiasat dulu, boleh, saudara. Tinggal lagi Anwar bukan ada sifat dendam. Bagi dia yang lepas-lepas,
Dan dia selalu ulang bahawa kalau orang lakukan kesalahan pada diri dia, dia mudah nak maafkan. Walaupun dia tidak mudah nak lupakan. Dia mudah nak maafkan walaupun dia tidak mudah nak lupakan. Tetapi kalau kamu sakau duit rakyat, kalau kamu menzalimi rakyat, itu dia tidak akan berkompromi. Dia tidak ada upaya untuk memaafkan. Kamu buat salah dengan rakyat, kamu harus kembalikan balik hak rakyat. Itu prinsipnya. Okey. Kita ringkaskan cerita. Kita ringkaskan cerita. Pasal kita tak mahu sampai Datuk Seri Anwar masuk parlimen nanti kita ketinggalan, kan? Saya nak cerita tentang semalam Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain, tak salah saya, kan? Ahli Parlimen Kuala Kangsar daripada Parti Bersatu, yang menyatakan sokongan dia kepada kerajaan perpaduan hari ini, kepada kepimpinan PMX. Maka kecoh lah orang berkata, bahawa mereka Ahli Parlimen Kuala Kangsar keluar parti. Yang sebenarnya dia tak keluar parti. Dia masih lagi Parti Bersatu, masih lagi berada dalam Perikatan Nasional. Tetapi atas individu, sokongan dia hanya kepada PMX dan Kerajaan Perpaduan. Dia tidak berubah kedudukan kerusi dalam parlimen. Bermakna kerajaan yang ada hari ini bukanlah dikatakan kerajaan yang ada 23 majoriti. Masih tidak ada 23 majoriti. Tetapi dalam sesuatu usul ataupun satu perkara yang dibawa oleh kerajaan, Kuala Kangsar akan memberikan sokongan. Itu maksud dia. Bermaksud dalam satu usul, maka kerajaan mungkin akan dapat sokongan 23 majoriti. Tetapi nak katakan kerajaan ini ada kerajaan 23 majoriti, belum lagi, saudara. Sebab dia tidak berada di tempat kedudukan kerusi penyokong kerajaan dalam parlimen. Cuma dari segi moral, dari segi moral ianya satu tamparan kepada Perikatan Nasional. Satu tamparan kepada Perikatan Nasional. Jadi orang tanya, kenapa dia tidak keluar parti? Kalau nak sokong kerajaan perpaduan, kenapa dia tidak keluar parti? Kita kena ingat, kita ada Akta Nomor Parti. Kalau dia isytihar keluar daripada Bersatu, dan menyertai kerajaan perpaduan, sama ada sebagai calon bebas dan sebagainya, dan menyokong kerajaan perpaduan, maka dia kena kosongkan kerusi dia. Akan diadakan parti kecil di Kuala Kangsar. Tak mungkin dia akan melakukan itu. Jadi cara paling selamat, dia tahu bahawa kepimpinan PMX adalah kepimpinan yang paling baik berbanding daripada presiden dia. Dia Parti Bersatu. Presiden dia Den Cirit. Den Cirit pernah jadi Perdana Menteri di bawah kerajaan gagal. Jadi dia sebagai ahli parlimen, dia boleh menilai kepimpinan Den Cirit dengan kepimpinan PMX. Jadi dia lihat sepanjang 10 bulan. Baru 10 bulan dia lihat kepimpinan PMX, dia merasakan inilah kepimpinan yang wajar diberikan sokongan. Kalau nak stabilkan keadaan negara, kalau nak majukan negara, inilah pemimpin yang wajar diberi sokongan. Maka dia memilih untuk memberikan sokongan. Dia tidak memilih untuk keluar parti. Kalau dia keluar parti, dia kena buat paling raya. Itu tindakan dia yang agak bijak jugalah. Takkan dia nak buat paling raya? Kalau dia buat paling raya, sudah pastilah bila keluar parti, buat paling raya, belum tentu lagi dia jadi calon balik semula. Kan? Belum tentu lagi. Jadi lebih baik dia tidak mengambil risiko itu. Lebih baik dia kata dia tak keluar parti, tetapi dia menyokong PMX. Kalau parti dia mengambil tindakan kepada dia dipecat, maka dia tak perlu kosongkan kerusi. Sebab dia RUS ataupun akan undang-undang akan tengok daripada perlembagaan parti tersebut. Apakah perlembagaan yang mengatakan sekiranya seorang ahli parlimen tidak mematuhi arahan dia, maka dia dianggap sebagai keluar parti, maka dia kena kosongkan. Tengok pada perlembagaan parti. Sebab itu Den Cirit dulu nak beli 10 ahli parlimen UMNO, nak lompat sebab tu lepas Hari Raya dulu, dia tak boleh. Sebab dalam UMNO diperkuatkan pula dengan janji dalam parti UMNO itu sendiri, bahawa sebarang sokongan parti UMNO kepada mana-mana gabungan hendaklah mengikut presiden dan juga majlis tertinggi. Kalau presiden dan majlis tertinggi kata nak sokong PH lah. Kalau dia kata nak sokong PN lah. Kena setiap calon dia bertanding bawah tiket Barisan Nasional dulu,
hendaklah akur dengan keputusan Presiden dan Majlis Tertinggi.